tuan-tuan dekat luar sana bahawasanya terdapat beberapa seksyen yang merujuk kepada perpasangan TMB ini tidak boleh dikacau ganggu. Okay. Yang pertama melibatkan dengan seksyen 11B. Okay. Dalam seksyen ini tuan-tuan menyatakan bahawasanya mana-mana orang dengan sengaja ataupun dengan cuai tidak boleh menyebabkan apa-apa kecacatan, apa-apa memecah ke, menumbang ke, menyebabkan apa-apa kerosakan kepada peralatan kepunyaan pemegang lesen iaitu TMB tuan-tuan. Sebenarnya sekiranya berlaku sebarang kerosakan dengan sengaja ataupun dengan cuai, maka orang-orang tersebut boleh dibawa ke mahkamah dan boleh dikenakan penalti tidak melebihi RM50,000. Sebelum ni RM5,000 saja, tapi bila Suruhanjaya Tenaga telah mengulang kaji seksyen ini, telah menaikkan dia punya compound denda sehingga tidak melebihi RM50,000 lah, ataupun penjara tidak lebih daripada 3 tahun. Okay. So banyaklah kalau macam buat kerja-kerja pengorekan di tepi jalan kan, lazim banyak kabel-kabel TMB ni banyak kena korek, okay. Tanpa pengawasan kita lah, tanpa maklum dari pihak TMB. Okay. So ada juga perpasangan kita yang diceroboh masuk tanpa sebab nak dengan izin untuk mengambil barang-barang tetapi tidak pulang-pulangkan sampai bila-bila. Tak nak menggunakan perkataan yang negatif lah, kita gunakan perkataan yang positif. Mengambil barang-barang TMB tapi tak nak pulang sampai bila-bila. Itu pun salah satu seksyen yang kita boleh gunakan dekat sini sebenarnya. Okey. Seksyen 37(12A) tuan-tuan, dekat sini menyatakan bahawasanya tidak boleh sesiapa pun tanpa kebenaran sah daripada TMB untuk mengusahakan apa-apa kerja atau aktiviti yang berhampiran dengan apa-apa perpasangan elektrik TMB. Contoh, kita beri contoh tuan-tuan. Contoh kalau tuan-tuan tengok dalam gambar ni, terdapat satu meter di mana kemungkinan premis ni telah dipotong api rumah dia. Okay, so bila pihak TMB balik, dia akan ambil satu dawai, dia akan buat satu dawai lompatan. Kan, ini kita panggil kecurian api lah. Dalam kes macam ni tuan-tuan, orang premis ini boleh dikenakan tak bertuhan merujuk pada seksyen 37(12A) lah sebenarnya. Okay. Yang lazimnya berlaku bila melibatkan seksyen ni, lazimnya kita ni sebagai pengguna, kita nak buat penambahan rumah. Kita nak extension rumah kita nak besarkan rumah kita di bahagian hadapan. Bila kita cuba nak tambahkan rumah kita di bahagian hadapan, lazimnya dia akan memberi kesan kepada meter elektrik TMB. Okay. Tuan-tuan pun nanti komputer nesting. Okay. Katanya orang komputer nesting ni tuan-tuan, dia mesti memberi maklum kepada pihak TMB, memohon kepada pihak TMB untuk dia mengusik perpasangan servis wire meter untuk dialihkan mengikut permintaan daripada pihak pengguna. Sepatutnya macam tu, tetapi tidak berlaku macam tu. Okay, so dalam platform ni saya maklumkan terdapat seksyen 12A yang menyatakan mana-mana orang yang mengusik apa-apa pasangan TMB dapat merasah pada pihak. Tambahan juga daripada seksyen 37(12A tu, so ada peraturan 43J sama juga dalam menyebabkan cara tinggi, ada jarak-jarak tertentu yang telah ditetapkan di dalam peraturan. Okay, melibatkan dengan peraturan 43J, peraturan 494, jarak yang telah ditetapkan daripada talian adalah 4.57 meter sebenarnya daripada talian. Okay, so sebarang binaan di bawah talian ni sebenarnya tuan, sebarang binaan nak naik tiang ke apa, nak naik ke bumbung rumah ke apa, sebenarnya tidak boleh diadakan sebarang binaan ikut syaratnya betul. Okay. Kalau nak tanam pokok pun lazimnya dia mesti satu rantai daripada tengah-tengah tiang ni pergi ke ujung ni. Okay. Tengah-tengah ni kalau nak tanam pokok pisang pun tidak boleh berada di bawah talian. Jarak dia mesti 4.57 meter daripada talian sebenarnya. Itu jarak yang telah ditetapkan dalam Peraturan Elektrik 1994 oleh Suruhanjaya Tenaga sebenarnya. Okay, ini just untuk perkongsian saja pemantauan melibatkan perundangan. Okey, kita masuk selam sikit. Bila dah masuk sana, kita selam sikit melibatkan dengan punca kemenangan elektrik lah. Okey. Saya kongsi dekat sini tuan-tuan bahawasanya di TMB dalam kemenangan yang berlaku daripada tahun 2012 hingga 2017 terdapat 40% kemalangan yang melibatkan dengan elektrik lah sebenarnya. Okey. Dalam 40% kemalangan elektrik tuan-tuan, 3 melibatkan dengan dia tidak menggunakan pakai baju switching lah, alpha suit. Okay.
5, tidak membuat kerja-kerja pengujian, pembuktian matematik dan juga pembumian. Dan 1 melibatkan dengan mungkin tidak ada PTW. Itulah. Maksudnya pelaksanaan penggunaan PTW itu tidak komprehensif. Itu tahun 2012 hingga 2017. Kan kita ada lebih kurang dalam 9 kes maut melibatkan dengan elektrik lah sebenarnya. Itu dulu, tragedi dulu. So kami pihak teknik kita pun belajar untuk improvekan, untuk menyelamatkan staf-staf kita sebenarnya. Okey tuan-tuan. Sebelum saya kongsi dengan tuan-tuan, saya nak kongsi lagi. Apa yang tuan-tuan nampak dekat layar ni? Apa yang tuan-tuan nampak dekat skrin sebenarnya? Okey. Sebab ni semua kena mute kan, tak boleh jawab kan. Okey, tak apa saya jawab. Kopi, alhamdulillah. Okey. Apa lagi yang tuan-tuan nampak? Cawan, kopi, alhamdulillah. Kisah cawan kopi. Apa soalan saya? Apa yang ada dalam cawan kopi tu? Apa yang ada dalam cawan kopi tu sebenarnya? Sudu. Majoriti kata sudu air kopi. Okey, bagus. Okey, ini yang saya nak beritahu dengan tuan-tuan bahawa inilah persepsi sebenarnya. Persepsi kita sekarang ni. Walaupun kita safety practitioner ke, kita sebagai jurutera ke, kita sebagai orang umum ke, orang awam ke, inilah persepsinya tuan-tuan. Bahawasanya yang ada dalam cawan ini sebenarnya bukan sudu. Dia adalah sebatang garpu. Sebab apa saya katakan dia sebatang garpu? Sebab bila saya kata gambar macam ni tadi tuan, sebenarnya persepsi kita memang lumrah. Dalam cawan mesti ada sudu. Itu lumrah persepsi kita. Bila persepsi kita macam ni tuan-tuan, kalau kita pergi site, pergi buat inspection, kalau kita nampak kontraktor kita bekerja, walaupun dia pakai topi safety helmet, walaupun dia pakai safety harness, maksudnya dalam keadaan macam tu persepsi kita comply. Sebab kita tengok daripada jauh. Kontraktor kita pakai safety helmet, kita tengok daripada jauh, okey, kontraktor kita comply, tak ada masalah. Kontraktor kita bagus. Sebab semalam kita dah semak, dia pun sama juga pakai safety harness. Hari ni pakai safety helmet sama juga. Itu persepsi sudu saya panggil. Okay? Tetapi sebenarnya kita kena ubah konsep kita daripada persepsi sudu ni tuan-tuan kepada persepsi garfu. Bahawasanya kita kena pergi tengok apa sebenarnya yang ada dalam cawan itu. Adakah dia betul-betul sudu ataupun dia betul-betul garfu. Ini persepsi ni tuan-tuan yang kita kena ubah. Kita kena melonjak, transform ke arah yang lebih bagus supaya kita tidak lagi menilai daripada jauh, melihat daripada jauh. Kita kena pergi dekat-dekat tengok. Kalau jenis tangga macam kami, kalau pihak kontraktor TMB tuan-tuan, ada juga kadang-kadang bila kita buat inspection, kita dekat TMB tuan-tuan, kita mengharamkan penggunaan tangga aluminium contohnya, okay? Tapi ada juga kontraktor kita yang betul-betul bijak, yang betul-betul cekap, yang betul-betul hebat. Bila kita buat inspection daripada jauh, kita dapati memang semua kontraktor kita dah comply, dah pakai tangga kayu umumnya, okay? Itu persepsi. Tetapi kalau kita pergi dekat-dekat, kita boleh pegang tangga tu tuan-tuan, kita boleh jentik tangga tu, tangga kayu tadi tuan-tuan sebenarnya boleh bunyi ting-ting-ting sebenarnya. Rupa-rupanya tangga aluminium tadi tuan-tuan dicat dengan warna coklat, sebiji macam warna tangga kayu. So persepsi tu kita belajar. Lepas itu bahawa oh no way, kita kena improve, kita kena buat semakan, kita kena pegang untuk kita sahkan bahawa benda ini selamat ataupun tidak selamat. Okay? Okay, soalan tambahan. Saya tanya dengan tuan-tuan lagi. Okey, ini di depan di skrin tuan-tuan terdapat 2 batang kabel. Sebelah kanan adalah kabel, sebelah kiri adalah wire kalau kita panggil pengalih. Saya tanya dengan tuan-tuan lagi. Kabel yang mana ada api? Kabel yang mana tak ada api? Tak ada elektrik? Kabel yang mana ada elektrik? Kabel mana yang tak ada elektrik? Soalan saya tanya. Tak tahu. Kita tak nampak. Okey, bagus. Okey. Bagus. Sebab tuan-tuan, sama juga. Teknologi hari ni tuan-tuan, kita tidak boleh melihat sebarang benda. Macam persepsi tadi kan maksudnya. Persepsi sudu dengan persepsi garfu. Kita tak boleh tengok. Kita tak boleh sahkan. Macam mana kita nak tahu benda ini hidup atau mati, kita kena uji sebenarnya. Sebatang kabel, belum ada lagi teknologi baru, warna copper dia berubah. Bila ada bekalan elektrik, copper dia mungkin berwarna merah. Okay. Bila bekalan dimatikan, tiba-tiba copper tu bertukar warna hijau. Belum ada lagi teknologi macam tu. So masih lagi tak ada teknologi macam tu tuan. Kalau kita jumpa pengalih macam ni, tolong jangan usik. Kita kena sahkan dia dulu. Kita kena andaikan bahawa core itu, teras itu, kabel itu hidup
sehingga ia dibuktikan mati dan dibumikan, baru kita boleh sentuh. Okey. Okey. Saya buat analisa lagi tuan-tuan. Okey. Ini tadi kira untuk buka minda. Ini melibat sikit skop kerja. Okey. Saya tak hebat tuan-tuan bila tengok Prof tadi cerita, ya Allah Akbar, analisis dia cukup hebat. Okey, saya pakai Pareto chart dia sebenarnya. Okey. Daripada analisa kemalangan yang kita buat, kita dapati bahawa ada dua faktor. Faktor tugas, faktor pekerja. Okey, ni hasil pada root cause lah sebenarnya. Pada root cause kita pecah pada dua, faktor tugas dengan faktor pekerja. Okey. Bila kita buat analisa tuan-tuan, kita mendapati bahawasanya terdapat beberapa kelemahan dari segi kepimpinan dan juga penyelidikan lah. Yang maksudnya yang ketara sangat menyumbang kepada kemalangan sebenarnya lah. Okay. Dekat sini kita dapati bahawasanya staf-staf kita, penyelidik yang dipertanggungjawabkan dekat tapak ni gagal. Okay. Gagal untuk mengenal pasti risiko-risiko yang tinggi lah. Benda tu risiko tinggi tetapi dia gagal. Dia masih melaksanakan dalam keadaan kerja-kerja yang berisiko tinggi sehingga kemalangan berlaku. Okay. Itu menurut daripada kita punya hasil siasatan dan juga root cause merujuk pada setiap kemalangan yang kami buat analisa lah sebenarnya. Okay. So bila kita buat Pareto chart ni tuan-tuan, so kita akan fokus lebih kepada kepimpinan, iaitu lebih kepada penyelidikan kita. Kita akan tackle dekat situ isu dia. Okay. So kita buat konsep, kita settle down yang isu yang besar-besar ni, so kita memberi kesan kepada 80% kesan dia. Buat 20%, kesan akan beri pada 80%. Okay? So yang lebih praktikal lah sebenarnya. So bila kita pergi kepada faktor pekerja juga, kita dapati bahawasanya majoriti, kebanyakannya punca kepada kemalangan melibatkan pada faktor pekerja adalah pengetahuan. Lemah. Training mungkin pergi tapi tak faham. Mungkin pergi niat lain. Okay? Okay. Contoh yang lain. Banyak juga melibatkan dengan kes-kes yang kompetensi. Okay, kompetensi. So semuanya duduk dekat sini. So untuk faktor pekerja, kami kadang-kadang TMB kita dah cuba improve ataupun sedang improve daripada faktor-faktor pekerja lah dekat sini lah sebenarnya, melibatkan dengan pengetahuan dan juga kemahiran sebenarnya. Okay. Alright tuan-tuan. Analisa yang lebih dalam. So tuan-tuan tengok pecahan yang paling banyak sekali sebab staf kita ni, anggota kerja yang terlibat kemalangan ni, kita dapati bahawa mereka ni gagal ataupun dia gagal mengenal pasti dan menilai penilaian pendedahan yang tidak mencukupi. Maksudnya kat sini bahawasanya mereka ni bekerja tidak menilai sebarang hazard sepanjang waktu bekerja tuan-tuan, daripada waktu sehingga hampir dekat kerja itu selesai ataupun pertengahan kerja. Sepanjang kerja itu tuan-tuan, mereka tidak menilai sebarang potensi hazard, sebarang potensi insiden sehingga kemalangan boleh berlaku. Begitu. Okay. Maksudnya kita kena enforce. Sekarang ni TMB dah bergerak ke depan, kita nak enforce our staff. Sebelum mula kerja, kita dah buat satu syarat, wajib kena ada tools buat top untuk menilai mengenal pasti sebarang potensi insiden terlebih dahulu sebelum kerja dimulakan. Sebab kita dapati bahawa kek yang besar, persentage yang besar dalam punca kepada kemalangan adalah melibatkan dengan staf kita, kerja kita ini gagal mengenal pasti dan juga menilai sebarang potensi insiden ataupun hazard ataupun risiko-risiko yang wujud dekat tapak sebelum mula kerja sebenarnya. Okay. Alright. Faktor pekerja juga kita dapati bahawa latihan amali yang tidak mencukupi lah. Kan? Ini daripada kek yang besar-besar ni, kita dapati bahawa latihan amali tidak mencukupi. Ini hasil daripada kita buat analisa insiden melibatkan dengan anggota kerja TMB dan juga kontraktor. Okay. Lebih detail untuk kemalangan elektrik, kita kena pasti juga ada 7 punca yang menyebabkan kemalangan elektrik boleh berlaku. Okay, yang pertama sekali kita dapati bahawa tools bottom tidak dibuat di tapak. Okay. Kalau masa kita interview, kita akan tanyalah. So jawapan dia memang ya, memang ada buat tools bottom, tetapi lazimnya kita dapati bahawa tools bottom tidak buat di tapak. Yeah. So yang kedua, tiada komunikasi semasa bekerja. Tidak fokus pada kerja. Tidak fokus pada kerja ni kita boleh rujuk pada psychosocial hazard lah. Okay. So yang keempat, tidak buat pengujian ataupun pembuktian mati dibuat. PTW yang kelima, tidak dipraktikkan secara betul. Yang keenam, tiada penggunaan kunci, layout ataupun notis ataupun tegak. Yang ketujuh, tidak gunakan KPD lah. Sekarang ni TMB dah naik taraf our staff. Kita gunakan baju untuk buat switching, kita panggil up flash suit. Okay.
So, daripada analisa yang kita dapati ni bahawasanya tuan-tuan, daripada 7 perkara ni tuan-tuan, yang paling asas sekali dekat sini adalah tools about talk. Kalau platform tools about talk ni tuan-tuan adalah satu platform yang besar di mana dekat sinilah yang kita punya pasukan, kita punya staff, kita boleh menilai sebarang hazard ditapak. Tools about talk ni satu platform yang terbaik. Memang kita dah enforce dekat our staff supaya mereka akan buat tools about talk terlebih dahulu. Berjumpa dengan staff, semua staff pekerja. Kalau melibat dengan kontraktor, kita akan jumpa dengan staff pekerja. Kita akan menilai KPD yang mereka pakai. Kita akan memaklumkan bahawasanya skop kerja yang mana yang kita kena buat. Kita akan menilai dekat mana kawasan yang bahaya. Kita akan menilai dekat mana, kita akan maklumkan dekat mana kawasan kerja sebenarnya. Berapa orang yang patut buat, berapa orang yang tak patut buat. Kita pasang barricade. Dalam tools about talk ni semua yang kita bincangkan sepatutnya. Itu isu dia. Jika tools about talk ni tidak dibuat, maksud saya perkara 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 ini tuan-tuan tidak ada nilai dan akhirnya potensi untuk berlaku kemalangan itu memang tinggi sebenarnya. So kalau tidak buat tools about talk, saya ulang balik, kita bekerja dengan berisiko tinggi sebenarnya. Kalau kita bekerja tidak ada komunikasi dengan rakan-rakan, kita bekerja dengan berisiko tinggi sebenarnya. Kalau kita bekerja dengan tidak fokus pada kerja kita bekerja dengan berisiko tinggi sebenarnya. Kalau kita bekerja dengan tidak buat pengujian, kita bekerja dengan tidak buat pembuktian mati pada radas hidup, kita juga bekerja dengan berisiko tinggi sebenarnya. Kita bekerja dengan tidak mengeluarkan PTW. Kita bekerja dengan tak ada PTW. Kita bekerja dengan tak ada orang kompeten. Kita juga bekerja dengan berisiko tinggi. Kita bekerja, kita dah matikan bekalan, tapi kita tak buat kunci. Kita tak keluarkan notis. Kita juga bekerja dengan berisiko tinggi sebenarnya tuan-tuan. Akhirnya, kita bekerja tidak menggunakan kapan perlindungan diri. Contoh banyak TMB menggunakan outfit suit. Okay, itulah pelindung terakhir pada kita. Jika ni berlaku apa-apa letupan, sekurang-kurangnya baju tadi tuan-tuan, PPE itu boleh melindungkan badan kita daripada terkena sebarang percikan arka sebenarnya. Okay. So 94% pelakon tidak selamat ini menyumbang kepada kemalangan. Okay. Okay. Yang keempat, ni to end lah sebenarnya. So, langkah-langkah dia. Okay, challenge kita tuan-tuan hari ini. So, HSC dekat TMB ni pun dah 71 tahun. Hari ni masih lagi kemenangan, masih lagi berlaku. Tetapi Alhamdulillah kemenangan elektrik, Alhamdulillah di TMB semakin menurun. Tetapi cabaran kami tuan-tuan di TMB tidak berhenti. Kita masih lagi mencari solusi, mencari jalan terbaik untuk menilai sama ada macam mana lagi kita nak bantu TMB, bantu staf kita supaya mereka ni tidak langsung terdedah dengan sebarang potensi insiden yang akhirnya boleh mencederakan mereka sebenarnya. Masih lagi mencari solusi tuan-tuan. Okay? TMB masih lagi mencari solusi. Okay, antara pertama, kita enforce. Okay, saya kongsi kat sini tuan-tuan. Okay, kalau tuan-tuan buat pengujian mati, buktikan mati. Okay, kita enforce menggunakan multimeter. Kita memang enforce menggunakan multimeter. Sebab apa tuan-tuan? Definisi mati bagi TMB, bagi kami safety rules TMB adalah basah kosong ataupun menghampiri kosong. Kalau tuan-tuan menggunakan equipment macam test pan, okay, sebarang alat-alat lah, voltage indicator yang menunjukkan hanya ada signal saja ataupun menunjukkan ada lampu. Okay. So dari segi voltan, dari segi arus kita tak boleh mengukur. Contoh kalau saya katakan sebelum ni kami TMB juga kita ada gunakan voltage indicator. Okay, tapi kadaran voltage indicator tadi tuan-tuan, sebenarnya lampu itu boleh menyala lepas 50 volt ke atas 50 volt. Okay. Tapi kalau katalah dekat busbar, dekat kabel tadi tuan-tuan, ada lagi voltage lebih kurang dalam 20-30 volt. Kalau kita masih lagi menggunakan voltage indicator yang sama, voltage indikator tadi tuan tidak akan menunjukkan lampu. Indikator tidak akan menyala. Kita boleh pegang sebab kita percaya dengan indikator dan akhirnya kita pegang juga kabel, kita pegang juga busbar yang kita sangka mati tapi ada lagi baki-baki 20 volt, 30 volt. Kita boleh dapat kejutan elektrik sebenarnya. So yang terbaik untuk buat pembuktian mati, saya cadangkan. Saya konsisten tuan di luar sana kita menggunakan meter sebab meter ni ada bacaan. Kosong hampir kosong kita nampak, kalau kosong memang confirm memang kabel itu telah tak ada bekalan lah sebenarnya. Untuk kuatan tinggi kita menggunakan phasing stick lah, ialah phasing stick.
Okay, TMB kita buat pembaruan tuan untuk penggunaan kunci. Sebelum ni kami hanya menggunakan kunci nurse and lock saja. Tuan-tuan tengok macam mana nampak mangga kecil tu kan. Okay, setiap dekat slot-slot anak kunci ni kita gunakan kunci anak mangga saja. Satu anak mangga saja. Okay, kita lesson learn dekat sini tuan-tuan. Ada beberapa kes yang kita dapati bahawasanya terdapat beberapa kes yang kita belajarlah kan untuk improve supaya penggunaan kunci ni ditambah baik. So kami dekat TMB kita buat analisa, kita kita panggil apps lock lah. Kunci apps lock ni maksudnya selepas orang komputer TMB ni tuan-tuan membuat sebarang penulisan, PTW pun dah nak keluar, keluar. So orang yang berkecapan yang menerima PTW tuan-tuan, mereka juga tuan-tuan, kumpulan-kumpulan yang menerima PTW ini, mereka juga boleh menggunakan anak kunci mereka sendiri dan mereka gunakan mana-mana ruang yang ada ni, diorang boleh lock dekat situ juga. Maksudnya selagi kerja tu belum selesai, penerima PTW tuan-tuan tidak perlu buka kunci. Maksudnya situ. Sebelum ni hanya orang komputer saja yang buat penguncian dekat mana-mana slot. Okay, kadang-kadang bila nak buat kerja persuisan boleh berlaku juga kesilapan. Okay, untuk mengelak benda itu berlaku, kami pihak TMB kita dah perkenalkan satu penggunaan kunci yang kita panggil apps lock. So mana-mana orang yang menerima PTW, dia akan boleh kunci dekat mana-mana yang dia suka. Selagi kerja belum selesai, penerima PTW ini tidak akan buka kunci dan masih lagi sistem kerja dalam keadaan mati. Okay. Kami juga mewujudkan war room tuan-tuan sebenarnya. War room ni salah satu platform di mana kita melihat kepada 5 faktor utama yang kemalangan yang boleh dikatakan berisiko tinggi dan juga kita panggil yang kekerapannya tinggi lah. Okay. Contoh nombor 1 tuan-tuan tengok atas ni MVI. MVI motor vehicle incident lah, jalan raya. Okay. Macam kami teknik kita ada meter reader. So kalau melibatkan jalan raya, memang meter reader kita lah paling banyak sekali tinggi. So dalam 5 kategori yang terdapat yang dalam war room tuan-tuan, salah satu daripada tim ataupun jawatan kuasa yang kita wujudkan adalah melibatkan dengan electrical punya tim lah. So yang saya kongsi dengan tuan-tuan ni sebahagian saja daripada inisiatif yang kita buat sebenarnya. Sebenarnya banyak lagi inisiatif yang kita buat dah beberapa tahun ni tuan-tuan yang kita panggil dalam war room. War room ni kita akan berjumpa setiap bulan, kita akan bincang, kita akan bergaduh hanya semata-mata untuk mendapat solusi, hanya semata-mata untuk memastikan bahawasanya pekerja TMB kita ni selamat, pekerja kontraktor selamat, equipment yang kita ada selamat, perpasangan yang kita ada ni selamat, supaya pengguna dekat luar sana pun selamat. Itu peranan war room tuan-tuan dalam TMB sebenarnya, Jesse. Okay? Itu kita punya task besar lah. So antara contoh kita buat macam incident alert. Incident alert ni bila ada insiden, kita akan buat seberapa cepat kita akan blast setiap hari. Kalau ada insiden ni kita akan blast sebab TMB terlalu besar. Kita akan blast. Iktibar insiden ni kita akan buat masa bila? Kita dah dapati bila dah ada hasil report yang akan dibentangkan dekat Safety Health Committee, kita akan masukkan yang full report. Root cause kita akan masuk, sampailah dia punya cerita sebenarnya kita akan masuk, kita akan blast pada umum. Accident recall. Accident recall ni kita kongsi contoh. Kalau kemalangan itu berlaku pada tahun lepas, 23 hari bulan September 2019, kita akan blast pada hari ni 23 September 2020 kita akan blast. Kita akan buat macam accident recall. Kita panggil lah hari ni dalam sejarah. Kita akan ingatkan balik tragedi pada tarikh yang sama, kita akan keluarkan balik. So, mengingatkan kembali pada staff-staff kita bahawasanya berlaku tragedi yang sebelum ni yang berlaku pada sahabat-sahabat mereka lah. Okay. So black book ni antara bukti lah. Black book ni kita compilekan semua insiden-insiden, kita duduk dalam satu file lah untuk diorang boleh, macam satu portal lah. So, diorang akan boleh tunjuk lah apa-apa insiden yang menjadi rujukan diorang sebenarnya. Okay. Lain kompetensi, kita akan wujudkan satu program safety leader lah khusus untuk eksekutif dan juga penyila dekat tapak. Okay, sebab saya nampak tadi, kalau tuan-tuan nampak, masa buat analisa tadi pada peringkat awal, kita dapati bahawa our staff, our penyila ni lemah dari segi untuk mengenal pasti sebarang potensi-potensi insiden yang berlaku di tapak sebenarnya. Gagal mengenal pasti sebarang hazard atau berisiko di tapak kerja. Kemungkinan pada mereka hanya mementingkan KPI. So kita dah bergerak, kita dah berubah sikit dia punya budaya kerja. Kita akan tambah lagi satu program safety leader khusus untuk eksekutif dan juga penyila di tapak. Semata-mata untuk improvekan, untuk bagi orang faham peranan untuk mengenal pasti sebarang potensi insiden sebenarnya. Okay.
Ini lebih teknikal lah, remote switching. Okay, kita buat case study, kita adakan short video, ni normal. Macam tuan-tuan punya praktik pun sama. Okay. Last kita buat pengawasan lah, persisan tanah hidup, sudi bila. Okay, kita juga buat enforcement kepada kontraktor kita yang banyak menggunakan peralatan-peralatan berisiko lah, tangga aluminium. Contoh, itu yang banyak. Masih ada lagi kontraktor kita yang masih menggunakan tangga aluminium sebenarnya. Okay. Alright, yang kedua, langkah pencegahan. Kita TMB tuan-tuan, kita wujudkan, kita panggil tenaga safety culture. Okay, tenaga safety culture. Okay, untuk mengatasi masalah, bila saya ulang balik, untuk mengatasi masalah pekerja kita ini gagal menilai, gagal mengenal pasti potensi-potensi insiden di tempat kerja, TMB bergerak ke hadapan, kita wujudkan lagi satu tenaga safety culture. Iaitu yang pertama melibatkan dengan assess, menilai. Okay, menilai ini maksudnya sebarang kerja-kerja dia buat, kita kena menilai keadaan untuk memastikan keselamatan, berhenti kerja jika tidak selamat. Menilai. Contoh, katakanlah wire elektrik jatuh, ada bekalan elektrik. Niat ni hati nak mengalihkan, macam senario tadi, niat dia hati untuk mengalihkan. Tapi wire itu hidup. Jika didapati bahawa keadaan itu tidak selamat, kita tidak perlu membuat apa-apa langkah. Sampailah orang TMB matikan bekalan. Itu cara yang betul. Okay, maksudnya bernilai keadaan untuk memastikan selamat, berhenti jika tidak selamat. Kita tak akan buat lagi. Kita akan stop kerja kalau tak selamat. Sekarang ni tuan-tuan, budaya ini telah menyerap hampir 80% kepada our staff TMB lah sebenarnya. Kita cuba menilai. Kita cuba menilai keberkesanan untuk melihat konsistensi amalan menilai ni kepada pekerja kita di tapak sebenarnya. Okay. Contoh lain. Saya bagi contoh senang lah menilai ni. Katakanlah kita ni tuan-tuan, nak masuk toilet setiap rumah. Nak masuk toilet rumah. Kalau pagi-pagi kita masuk toilet, kita dapati bahawa lantai kering. Okay, kita tolak pintu lantai kering. Okay. So tengah hari kita masuk toilet, adakah kita anggap sama juga pagi tadi lantai itu kering, dan waktu tengah hari itu kita boleh anggap juga bahawa lantai itu kering juga? So jawapan dia tidak. Bila tengah hari tuan-tuan kita nak masuk, atau bila-bila waktu kita nak masuk, kita akan buka pintu perlahan-lahan, kita akan menilai sama ada lantai di toilet itu dalam keadaan basah ataupun tidak. Contoh, bila basah, kita cuba atasi masalah, rujuk baliklah, hapuskan air, kita boleh gantikan, macam-macam. Tapi kita nak beritahu sini, menilai. Asasnya menilai. Okay, yang kedua, comply. Kita pun buat satu guideline kepada our staff, comply dengan sebarang peraturan, ketetapan, perundangan, menepati langkah-langkah keselamatan yang telah ditetapkan sama ada TMB ataupun undang-undang lah sebenarnya. Okay, intervene. Yang ketiga adalah tegur. Tegur ni tuan-tuan, untuk tuan-tuan, tegur ini kita nampak rasa tidak selamat, kita boleh tegur. Tegur ni tidak ada sepadan antara staff. Orang bawah boleh tegur orang atas. Orang atas boleh tegur orang bawah. Kita tidak ada persepadanan dalam bab ni. So TMB kita cuba ubah culture ni, supaya mana-mana staff boleh tegur penyelia, mana-mana staff boleh tegur jurutera dia, mana-mana staff boleh tegur sesiapa pun dengan berkaitan dengan isu keselamatan dan juga kesihatan pekerjaan sebenarnya. Last sekali melibatkan dengan ethical caring, perhatian. Penyelia, bos, tunjukkan sikap lebih berat. Dari segi kebajikan pekerja, kena ambil berat. Supaya kerja itu dalam keadaan yang selamat dan juga sempurna. Member kami sebenarnya dalam bab kerja untuk menilai, comply, intervene dan juga ethical caring lah, perhatian. Okay. TMB tuan-tuan, buat satu lagi langkah. Ini saya cuba kongsikan tuan-tuan. Kemungkinan dekat tuan-tuan sana pun ada juga guna konsep ini. Okay. Sekarang ni tuan-tuan, sebelum ni, kita TMB menggunakan konsep conventional approach. Kita gunakan konsep tenaga safety culture. Kita ada LSR, kita ada SOP, kita ada legal requirement, kita ada training, kita ada buat. Okay. So, pengalaman saya tuan-tuan, bila kita buat macam-macam, kita nampak dapati bahawa konsistensi staff kita ni tuan, bila dah habis training, dia akan buat panggil lama. Akan berubah. So bila kita kena pasti kenapa, lepas tu bila saya ada pengalaman sendiri sebagai penyelesaian kes kemalangan, kita dapati bahawa ada juga, tuan saya kongsi dekat sini, ada juga faktor-faktor di mana bila ada satu-satu kemalangan yang saya cuba cungkil-cungkil daripada isi hati mangsa-mangsa yang terlibat kemalangan, didapati bahawasanya terdapat juga mereka-mereka ini yang kita panggil dekat sini macam tidak
mementingkan sifat kerohanian lah sebenarnya. Lemah daripada sifat kerohanian sebenarnya. Okay. So TMB tuan-tuan, kita buat satu ketetapan, bincang. Antara punca-punca boleh berlaku kemalangan, kita faham. Kita nampak bahawasanya kerohanian dekat our staff ni agak lemah. Kita buat lagi satu program, kita panggil spiritual approach. Dia adalah lebih kurang sama dengan tenaga serta kaca, tetapi kita cuba sendiri. Program ini merujuk kepada nilai-nilai daripada segi keagamaan. Kita merujuk pada daripada surah Yasin. Okay. Dalam program ni tuan-tuan, kita buat dekat semua, kalau dekat TMB ni ada beberapa division yang dah complete dah, alhamdulillah lah. Okay. Kita pun dapat respon daripada beberapa our staff Muslim dan Muslim. Okay. So our staff non-Muslim pun boleh terima pendekatan ini tuan-tuan. Sebab konsep sekarang ni, kalau saya bercakap dengan tuan-tuan tadi melibatkan dengan menilai, konsep tenaga serta kaca melibatkan dengan menilai. Tuan-tuan faham tadi comply, patuh. Ada melibatkan dengan tegur. Ada melibatkan dengan prihatin. Keempat-empat nilai tadi tuan-tuan, tingkah laku tuan-tuan sebenarnya ada dalam surah Yasin. Daripada ayat 1 hingga 12. So kami nanti satu konsultan, bila habis satu topik melibatkan tenaga serta kaca, kita akan masuk lagi satu program, kita panggil spiritual hour. Program-program ini dia akan membentuk jiwa, membentuk kerohanian our staff kami ini supaya menyelami kenapa kita kena patuh, kenapa kita kena menilai, kenapa kita kena tegur, kenapa kita kena prihatin dari sudut keagamaan sebenarnya. So bila dia nampak daripada sudut keagamaan, nak tak nak kita kena buat sebenarnya. Itu je, kita beza sikit lah. Daripada konsep konvensional, kita pergi bergerak kepada konsep spiritual approach ni, kita nampak macam ada sedikit penambahbaikan, sedikit perubahan, sedikit nampak positif sikit lah daripada segi number of student lah dekat TMB sebenarnya. Alhamdulillah. Okay. So ni respon daripada our staff, Muslim, okay, ni our boss. Okay. So mereka ni positif. So dalam mana-mana agama pun kita tidak ada menyatakan bahawasanya kita kena buat macam ni. Semua akan menyatakan bahawasanya semua faham bahawasanya kita kena arah keselamatan. Semua setuju. Mana-mana agama pun ke arah keselamatan sahaja sebenarnya. Alright. TMB juga tuan-tuan mewujudkan kita panggil life saving rules. Untuk mengatasi langkah-langkah pencegahan kepentingan elektrik, kita mewujudkan life saving rules. Okay. So ada 3 core rules. Kalau daripada slide saya mula-mula, tuan-tuan nampak ada 3 core rules. Iaitu melibatkan dengan bumikan, tidak asingkan dan juga tidak kunci. Yang kedua ni melibatkan dengan PTW, tidak memakai baju alpha-suit. Ini adalah core rules. So supplementary rules ni tidak menggunakan, mesti memakai kita panggil safety harness. Dalam ketinggian 2 meter dah wajib kena pakai safety harness. Kerja-kerja dalam confined space wajib kena ada PTW. Okay, ini melibatkan supplementary rules, saya just kongsi sikit lah. Menggunakan motosikal wajib kena pakai topi keledar, pakai tali pinggang keledar, tidak membawa kereta ataupun motosikal, kena bawa motosikal ataupun kereta dengan mengikut had laju lah. Kamera ni tidak boleh berada di bawah beban yang tergantung. Tidak boleh menggunakan handphone semasa memandu. Yang terakhir ni tidak boleh dalam keadaan yang mabuk ataupun minum benda-benda ataupun minuman yang alkohol lah sebenarnya. Okay. Yang untuk maklumat tuan-tuan, TMB dah enforce kuasa pada 1 September 2017 di mana core rules ni tuan-tuan kita jadikan sebagai consequent management. Telah ditentukan. Okay. So kalau ada pelanggaran daripada mana-mana ketiga antara kita tuan-tuan, merujuk pada yang bermula daripada hasil siasatan, yang kedua daripada enforcement yang kita buat, cukup buktinya dan juga dari segi pelaporan yang pihak kami HSC dapat. So kita ada satu janda kuasa sebenarnya. Okay. Kita masuk dalam satu consequent management dan akhirnya kita boleh tamatkan kontrak. Okay. Idea ni datang macam mana tuan? Okay, saya kongsi sikit di sini, ada masa sikit kan? Okay. Kami dulu tuan-tuan belajar pada satu kemalangan yang berlaku. Ada satu kemalangan yang berlaku di TMB di mana our staff telah terlibat dengan kemalangan elektrik dan maut. Okay, saya kongsi kat sini. Maut. Okay. Lepas dah maut tuan-tuan, so pihak perusahaan TMB hadir pergi ke rumah waris, rumah balu untuk menyampaikan hasrat, menyampaikan sumbangan sedikit. Okay. Tuan-tuan dengar ya. Waris balu ni tuan-tuan berjumpa dengan perusahaan TMB bertanya, "Encik, kenapa suami saya meninggal encik?" Suami Puan meninggal sebab tidak memakai baju switching semasa bekerja. Okay.
So waris ni pun tak puas hati tanya lagi. Cik, suami saya dapat tak baju suci dari Encik? Kami pihak TMB pun cerita balik, dapat. Kenapa tak pakai Encik? Itu kami tak pasti. Encik, kalau Encik dapati bahawa suami saya ni susah nak pakai Encik baju suci Encik, kenapa Encik tak buang saja suami saya daripada kerja Encik? Kenapa Encik simpan suami saya Encik masih lagi kerja dalam keadaan bahaya, sampai dia terlibat dalam kemalangan maut Encik? Encik tahu tak, hari ni Encik, nilai yang bagi saya hari ni bukan duit yang Encik bawa ni. Nilai yang paling tinggi bagi saya hari ni bukan beras gula yang Encik bawa. Nilai yang paling tinggi bagi saya hari ni adalah kasih sayang. Saya hilang kasih sayang seorang suami. Anak saya hilang kasih sayang seorang bapa. Itulah nilai yang paling tinggi bagi saya Encik. Terdetik pada situ tuan-tuan, kami TMB tidak boleh lagi menoleh ke belakang. Kita buat pelaksanaan live saving rules ni tuan-tuan sebenarnya adalah untuk sayang pada our staff. Kalau you buat kerja yang berisiko tinggi, kita cuba tamatkan kontrak supaya awak selamat. Awak ada family, awak boleh duduk dengan family awak. Awak boleh buat kerja-kerja lain. Awak boleh bawa Grab, awak boleh bawa. Sebab isteri keluarga kita sayang kita tuan-tuan sebagai pekerja. Itulah utamanya life saving rules sebenarnya yang kita amalkan di TMB. Sebab ada juga kes-kes ataupun sejarah yang dalam kita ni tadilah sebenarnya. Okay? Alright. Okey, ni kita buatlah, kita pasang stiker dekat setiap our RMU VCB supaya mengingatkan supaya orang kompeten kita bekerja dalam keadaan yang betul-betul patuh kepada our procedure life saving rules tadilah supaya mereka tidak langgar. So alhamdulillah, alhamdulillah bila pelaksanaan life saving rules ni tuan-tuan daripada tahun 2017, alhamdulillah setakat hari ni kami dekat TMB melibatkan dengan kematian elektrik memang kosong alhamdulillah. Mencapai dah hasrat alhamdulillah dengan izin Allah sebenarnya. Tapi usaha kami ni tuan-tuan masih lagi tidak berhenti walaupun kita dapati bahawasanya terdapat kosong kemenangan maut kepada our staff. Kami punya usaha tidak berhenti setakat ini, masih lagi usaha. Takut tak ada jaminan lagi tuan-tuan sebab besok belum tentu lagi ada jaminan bahawasanya besok tidak ada kemenangan ataupun tidak ada kemenangan elektrik akan berlaku. Tak ada jaminan. So kami masih lagi bergerak untuk memastikan bahawasanya our staff dalam keadaan selamat. Okay? So usaha kami memang tak boleh tak ada hentinya. Okay, alright. Ini just hashtag kita jaga kita lah. So apa-apa pun yang akan menunggu kita dekat rumah adalah keluarga kita, sahabat kita, rakan kerja kita. Ini just kongsi tuan-tuan sajalah. Okay, so ni dah final last untuk tadi saya ada share life saving rules ni sebenarnya bukan nak menyalahkan pekerja tetapi untuk menyelamatkan mereka. Yang kedua, untuk mencapai aspirasi kemenangan SIPA, kita mementingkan aspek tenaga safety culture, menilai patuh, tegur dan perhatian lah. So kita enforce pada our staff supaya nak selamat, inilah empat tingkah laku yang wajib mereka patuh sebenarnya. Okey, saya buka soalan kalau ada. I think Mr. Afandi, it's better if the participants can PM directly to you the question because we are running out of time and right our line will cut very soon due to heavy rain. Is it okay, ladies and gentlemen? Kalau tak ada, saya host. Ada soalan ke? Sebab saya nak buat penutup. Penutup Dr. Afandi. Ya? Afandi. Proceed dengan penutup. Okey. Terima kasih. Saya ucapkan kepada koordinator, kepada Udistia, DOS jemput saya sebab ini platform saya yang pertama lah. Saya berhadapan dengan 1,800 orang yang hidup fahamkan. Okey, yang pertama sekali saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tinggi suara semasa bicara saya daripada pukul 2.45 sampai dah sekarang ini tuan-tuan. Saya mohon maaf banyak-banyak. Yang kedua, saya pun mohon maaf sekiranya takut tak tercapai objektif ini. Yang kedua. Yang ketiga, saya halalkan segala ilmu saya kongsi dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita, saya dan tuan-tuan yang mendapat ilmu yang saya kongsi ini, kita dapat gunakan ilmu yang saya kongsi ini tuan-tuan. Tuan-tuan boleh gunakan dan amalkan secara konsisten dekat tapak. Itu yang lebih baik sebenarnya. So, saya juga sekarang ini pun tengah mengumpulkan sebanyak pahala yang saya boleh kumpulkan untuk saham akhirat saya sebenarnya. So saya kongsi dekat sini sebenarnya kalaulah tuan-tuan amalkan, alhamdulillah mungkin satu hari nanti saya mati, ilmu yang saya sampaikan ini tuan-tuan gunakan dan saya juga dapat saham akhirat insya-Allah.
Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi sesi yang lain. Terima kasih Mr. Effendi, very fruitful indeed. Banyak saya belajar. Saya buat management, tapi ini memang lifetime experience. Very good Mr. Effendi. So nanti kalau UTM jemput personally boleh ni Mr. Effendi? InsyaAllah Puan. Okay, the rest maintain lagi. Kita ada another slot to go for track number 2. Saya jemput Encik Muhammad Nazri bin Muhammad Dari dari Senior Assistant Director from Forensic Division from DOS Malaysia, Department Occupational Safety and Health. So I think this is also very interesting presentation. Tapi saya minta tuan-tuan dan puan-puan tolong offkan mic. Kita punya host yang MIA tu boleh set out because kita di sini kita tak dapat set out. So tolong maintain the kompetensi, kita maintain, kita dengar kita ada 2 jam lagi. Okay, so without further delay, I forward to Muhammad Nazri. Mr. Muhammad Nazri, are you there? Hello, dengar tak? Saya ada kat sini. Hello, Dr. Nazri, Nazri ada? Boleh? you video doctor. No, doktor. Okay, Mr. Nazri, okay this one. Okay, thank you very much. So I pass to you. Okay, thank you. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Dengar tak suara saya? Dengar. Dengar. Clear. Tuan. Apa khabar semua? Saya harap tuan-tuan masih lagi bertenaga untuk menghadapi atau melayari webinar kali ini. Ini merupakan julung kali yang diadakan pihak BKF menganjurkan webinar seumpama ini. Okey, nama saya Muhammad Nazri bin Mat Jarid. Saya berasal daripada Kedah dan sekarang ditetapkan atau bertukar di bahagian cuaca forensik di JKKP Malaysia yang beribu pejabat di JKKP Putrajaya. Fogging kita orang buat sendiri. Okay, hari ini Yes. sepanjang 30 minit ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan Betul. berkenaan satu kes kemalangan yang telah berlaku di sektor penghilangan yang melibatkan admin. mesin. Admin. Hmm. You terus direct dengan admin. Ya. Okey. Rasa tuan-tuan pernah melihat ataupun mendengar apa itu die-cast machine? For us, we need you punya SDS saja untuk if let's say dia adalah chemical. Pada time tu if let's say dia orang macam dia orang memang betul nak ada beli pada you, so you just need to provide you punya SDS je. Okey. Just collect from them je lah. Objektif perbatangan kali ini adalah untuk berkongsi hasil siasatan kemalangan dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan hasil siasatan kemalangan yang dilakukan supaya kemalangan serupa tidak berulang dan untuk meningkatkan lagi kesedaran KKP di tempat kerja. Di samping itu juga untuk menerangkan kepentingan peranti keselamatan yang terdapat pada suatu jentera ataupun mesin. Selain itu, saya akan menerangkan juga kaedah siasatan forensik yang digunakan dalam kes kemalangan ini. Diharap tuan-tuan dapat memberi perhatian yang sewajarnya. Skop perbentangan saya kali ini terbahagi kepada 6 bahagian, iaitu perihal kemalangan kita akan melihat sikit ataupun mengetahui bagaimana kemalangan itu berlaku. Dua, kita akan pergi melihat kadar perhatian dan penemuan semasa siasatan dilakukan. Bagaimana kita mencari punca-punca kemalangan. Yang ketiga, bagaimana kita menganalisis sesuatu punca kemalangan menggunakan kaedah kejuruteraan forensik. Yang keempat, kita akan melihat sikit keputusan dan perbincangan, kesimpulan dan garis-garis panduan yang terdapat sebagai panduan untuk tuan-tuan dan puan-puan.
Okey. Sejak kepulangan ini, media massa telah melaporkan kemalangan berlaku yang melibatkan rakan mesin di sektor penghilangan di mana mangsa adalah orang-orang yang terlibat dalam mengoperasikan mesin tersebut. Akibat daripada kemalangan yang melibatkan ini, mangsa selalunya maut di tempat kejadian semasa atau mengoperasikan jentera atau semasa penyelenggaraan jentera. Ini yang selalu berlaku dan akibatnya selalunya mangsa tersebut akan maut di tempat kejadian kerana dihimpit oleh mesin tersebut. Ini merupakan contoh-contoh dari produk daki mesin. Saya rasa tuan-tuan pun pernah lihat banyak kita guna benda ni dekat sama ada untuk kegunaan sendiri ataupun untuk aplikasi yang lain lah. Contoh dekat part-part jentera ataupun guna-guna harian yang kita guna dekat rumah, ada yang gunakan sebagai cash mesin. Okey, kita melihat sikit tentang perihal kemalangan. Okey. Mangsa merupakan seorang lelaki. Selalunya di sektor penghilangan ni, lelaki dah akan handle mesin-mesin macam ni lah. Berwarga Nepal, berumur lebih kurang 35 tahun dan jawatan dalam operasi adalah operator. Kita melihat sikit tentang sebelum kemalangan. Mangsa sebenarnya, masa mengoperasi macam ini, mangsa membuka pintu keselamatan, safety door untuk membengkokkan badan ke bahagian dalam mesin kawasan acuan untuk mengeluarkan produk itu. Situasinya, apabila mengoperasi jentera ini, produk telah jatuh ke bahagian bawah mesin. Bekerja membongkokkan badan untuk mengambil produk tersebut. Pada ketika itu, semua dalam keadaan sudah terbuka. Apa maksud? Terbuka maksud dalam keadaan terbuka dan dalam keadaan auto mode. Okey, tuan-tuan faham lah? Apa saya nak je ni? Okay, kita lihat sikit semasa kemalangan. Semasa kemalangan sejarah tiba-tiba Daimol ataupun mall telah beroperasi lalu menghimpit kepala mangsa yang berada di kedua-dua permukaan tersebut. Maksud semasa produk terbuka, mangsa telah menghulurkan tangan dan masa sama kepala berada di antara tengah-tengah model tersebut. Dan apa terjadi? Tiba-tiba Daimol telah operasi. Dan akibat daripada kemalangan tersebut, mangsa maut di tempat kejadian. Okey, kita melihat sikit tentang maklumat jentera. Jentera merupakan mesin acuan dan casting bermodel GC350 CL2 berkapasiti 350 tan, telah beroperasi lebih kurang 23 tahun. Lama mesin ini tuan-tuan dan puan-puan. Boleh dioperasikan secara automatik ataupun semi-automatik ataupun manual menggunakan teknologi mekatronik ataupun easy to use high-tech mechatrol machine ataupun SEMU System Short Master Unit ataupun LMU Load Master System. Ini terpanggil teknologi yang digunakan dekat mesin ni lah. Mesin ni dah lama tuan-tuan, berusia 23 tahun. Saya cuba nak next slide. Saya tak boleh. Dengar dah, dengar. Sekejap, saya cuba next slide tapi tak boleh. Okey. Betul. Okey. Okey. Ada sedikit teknikal. Tak apa.
Okey, sekarang kita lihat sikit operasi dash machine lah. Sebelum kita nak menyiasat, kita perlu tahu macam mana sesuatu mesin itu beroperasi. Okey, dalam mesin die-cast ini terdapat unit yang utama dipanggil die clamping unit, die assemble ataupun injection unit, di mana molten metal akan dimasukkan ke dalam plunger atau chamber, dia akan ditolak masuk ke dalam acuan. Itu dinamakan die machine operation. Okay, di sini kita dapat lihat bagaimana operasi berlaku, mula dimasukkan dan dalam acuan pada cukup masa cooling, produk akan jatuh. Masa keadaan sinilah apabila produk jatuh sepatutnya diambil di tempat yang diletakkan, tapi produk telah jatuh ke tempat yang tidak sepatutnya. Tu masa telah membengkokkan badan masuk ke dalam untuk mengambil. Okey. Dalam proses operasi die machine dia terdapat lima proses yang melibatkan clamping, injection, cooling, ejection, trimming. Clamping adalah proses di mana dua acuan bercantum. Okey. Injection merupakan kita masukkan mold ke dalam masukkan metal ke dalam plunger untuk dimasukkan ke dalam acuan. Cooling adalah selepas di mana produk telah dimasukkan ke dalam acuan dan berlaku penyejukan. Dan yang keempat, injection, di mana produk telah dikeluarkan, dan trimming. Trimming dia akan dilakukan secara manual. Itu sebab sikit tentang operasi mesin lah. Okey, ini kita tengok dari segi detail lah apa yang ada dekat diagram ni. Saya rasa benda ni tak penting sangat untuk tuan-tuan tahu. Inilah produk yang terakhir pihak kilang keluarkan, iaitu kita panggil HRH Drag Handrail, di mana terdapat gap flash runner. Ini yang dikeluarkan oleh pihak kilang, di mana mesin tersebut mengeluarkan produk ini. Okey, dalam siasatan kita akan melihat apa pemerhatian dan penemuan yang dapat diperhatikan semasa menyiasat. Pertama, dalam jentera ini kita perlu tengok bagaimana mesin ini dioperasikan. Dalam kes ini, mesin ini dipastikan perlu pintu keselamatan perlu ditutup terlebih dahulu secara manual dan two press button P1 P2 perlu ditekan secara serentak bagi membolehkan acuan modai casting bergerak menutup atau sama lain dalam keadaan semi auto operation ataupun auto ataupun manual. Jika dalam keadaan auto operation, press button ini tidak perlu ditekan. Bermaksud dalam mesin ini untuk dalam keadaan auto tak perlu tekan push button. Kalau nak semi auto perlu tekan push button untuk menutupkan die close mesin ini. Untuk close mesin ini, maaf. Okey, di sini kita dapat lihat jentera ini mempunyai pintu keselamatan. Arah pergerakan adalah ke sini. Dan di sini kita dapat lihat terdapat twill ataupun lever yang akan menyentuh limit switch dekat sini. Yang akan menyentuh limit switch dan terdapat two press button yang dinamakan PB1 dengan PB2. Okey. Fungsi operasi jentera ini, dia perlu memastikan pintu keselamatan ditutup dulu dan baru push button akan ditekan untuk mengoperasikan jentera ini. Okey. Okey, ini lebih lagi kita nampak terdapat twill dan pergerakan pintu mesti ke sini akan menyentuh limit switch. Nampak tak tuan-tuan kat sini limit switch, nampak twill, ada limit switch kat sini. Bermaksud syarat pertama untuk memastikan jentera ini pintu keselamatan perlu ditutup dulu. Itu syarat yang pertama. Okey. Okey, kita siasat lagi. Sebuah jentera dia mesti ada kita panggil control panel ataupun processor ataupun control unit akan mengawal jentera tersebut.
dalam siasatan ini kita menjumpai terdapat 2 unit programmable logic control dinamakan PLC bernama Mitsubishi Meset Siri yang digunakan untuk mengawal operasi mesin ini. Tuan-tuan boleh lihat sini terdapat 2, satu di bahagian atas dan satu di bahagian bawah berjenama Mitsubishi. Okey, di sini tuan-tuan dapatlah bagaimana pendawaian dilakukan untuk mengawal jentera tersebut. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan, pihak pemunya telah memberitahu bahawa sebenarnya mesin ini telah dilakukan modification di mana PLC telah ditukar kepada model Mitsubishi kerana atas faktor umur, atas faktor penyelenggaraan. Okey, model yang asal bernama Toshiba model B200, namun atas faktor penyelenggaraan pihak owner telah membuat penukaran PLC berjenama Mitsubishi Meset untuk menjalankan operasi mesin tersebut. Okey, pemeriksaan lanjut berarti bahawa terdapat sambungan pendawaian antara limit switch safety door dengan press button PB2 pada panel kawalan. Tuan-tuan boleh tengok kat sini. Terdapat penyambungan. Ini lebih nampak lebih teknikal sikit lah. Tapi tak apa, saya cuba sampaikan cara yang terbaik. Okey. Sini terdapat pintu keselamatan. Sini twill. Tuan-tuan nampak switch. Switch ini sambung kepada PB2. Dan PB1 telah sambung kepada input kepada PLC. Ini kita buat lakaran. Apa yang penyambungan sini, kita buat macam dekat sini. Ini lakaran pendawaian dia. Okey, agak-agak tuan-tuan faham. Okey, kita pergi ke analisis forensik. Kita dapat tahu kenapa mesin ini boleh tertutup sendiri dalam keadaan diecast telah terbuka. Itu persoalannya. So kita lihat dari segi manual jentera ini. Kita mengetahui terdapat 2 safety close limit switch dinamakan SGCL1 dan SGCL2 yang dipasang pada pintu keselamatan di mana itu tersebut perlu disambung terus kepada input PLC rack 01 dengan menggunakan input address PLC 030 dengan 031. Kat sini tuan-tuan. Ini switch ini sebenarnya dipasang kepada yang tuan-tuan nampak tadi. Ada twill dengan limit switch. Ini dia makan limit switch. Limit switch perlu disambungkan direct kepada PLC. Tapi apa yang kita jumpa, dia sambung kepada PB2 button. Okey, kita pegang benda tu. Okey, kita tengok lagi merujuk kepada manual programming ladder diagram PLC Toshiba yang asal input address X030 dan X031 juga digunakan sebagai interlock input normally open untuk mengaktifkan relay safety door dinamakan R064 ini. Maksud dalam ladder diagram je Toshiba terdapat 2 safety switch X030 dengan X031 perlu diaktifkan dahulu memastikan safety door dalam keadaan close. Bermaksud safety switch twill akan touch safety limit switch, make sure safety door ditutup dalam keadaan sempurna. Itu dinamakan ladder diagram untuk Toshiba. Okey, kita lihat lagi, kita kaji lagi kenapa benda ini berlaku lagi. Sedangkan kita dapat lihat bahawa R064 menjadi interlock yang penting dalam sekuen proses cycle start supaya aturan proses kerja dapat dioperasikan dengan betul. Dalam erti kata lain, sebelum proses cycle start diaktifkan, sesi 2 perlu dipastikan ia telah ditutup sebaiknya sehingga interlock safety door R064 diaktifkan macam ni tuan-tuan. Ini agak sedikit teknikal lah untuk saya terangkan, tapi tak apa. Tuan-tuan tengok sini, ini interlock R064. Dia untuk keadaan cycle start di mana untuk
menjalankan next closing die close, dia mesti memastikan bahawa pintu telah ditutup. Baru dia pergi ke cycle start, maksud dia pergi cycle yang berikutnya dalam cerita tersebut. Tuan-tuan tengok sini. Ini relay safety, kita panggil relay safety door. Di mana memastikan pintu mesti ditutup dahulu, baru akan dibenarkan untuk sequel yang seterusnya. Okey, kita buat list lagi. Hasil semakan dalam diagram programming yang telah dilakukan oleh syarikat pembaik pulih didapati interlock safety door tidak dimasukkan dalam run programming proses untuk mengaktifkan relay start M31. Tuan-tuan tengok sini. Nampak? Dia tak masukkan apa-apa pun signal untuk safety door. Bermaksud pihak syarikat pulih tidak memprogramkan, tidak mengambil kira safety switch pada pintu. Ini saya ke start. Okey, keputusan. Daripada siasatan, kita membuat keputusan dan perbincangan, kita membuat conclusion bahawa terdapat modification terhadap pendawaian sistem peranti keselamatan di mana pintu keselamatan adalah terdiri daripada komponen twill, lever ataupun switch penghad limit switch yang akan bersentuhan dengan satu sama lain. Maka ia akan memberi isyarat melalui panel elektrik yang akan disambungkan terus kepada input PLC di mana sepatutnya pendawaian dilakukan terus masuk PLC bukannya masuk kepada button. Walau bagaimanapun penyiasat mendapati bahawa pendawaian tersebut tidak disambungkan terus pada input PLC, malah ia disambungkan dari limit switch ke press button PB2. Pendawaian ini adalah amat bercanggah dengan manual perintah skematik pendawaian kontrol PLC yang disediakan oleh pihak pembuat mesin. Oleh itu, isyarat daripada sistem peranti keselamatan pada pintu keselamatan tidak dapat disalurkan kepada PLC untuk mengawal operasi ini. Okey, kita pergi ke next slide. Ini lebih mudah faham. Okey, tuan-tuan tengok. Ini PLC Toshiba yang original daripada manufacturing, yang asal. Tengok, limit switch dia perlu disambung kepada input PLC beradres 030031. Ini input PLC Toshiba. Disebabkan atas faktor peninggalan, pihak owner telah menukarkan PLC kepada Mitsubishi. Dia telah melantik satu syarikat pembaik pulih untuk membuat penambahbaikan atau untuk membuat penyelenggaraan terhadap mesin tersebut. Di mana pihak pembaik pulih telah membuat limit switch tersebut telah disambung kepada PB2 bukannya disambung kepada PLC Mitsubishi. Kalau kita di form manual, syarat dia mesti disambungkan kepada input. Bermaksud baru sistem akan mengambil kira pertama safety pintu keselamatan perlu ditutup dulu. Itu tuan-tuan kena tengok. Okay, tuan-tuan faham lah? Dah harap tuan-tuan faham lah. Okey, keputusan yang kedua. Kita melihat pengubahsaian turut dilakukan pada sistem kawalan utama PLC yang melibatkan ladder diagram programming di mana pihak pembaik pulih tidak meletakkan interlock relay safety door close pada programming Mitsubishi dalam proses untuk cycle start. Berdasarkan menu programming ladder diagram PLC, interlock relay safety door adalah menjadi interlock yang penting di mana ia diaktifkan dahulu untuk melakukan proses cycle start. Bermaksud kalau nak pergi ke cycle start berikutnya, interlock safety door mesti diaktifkan dulu. Itu mengikut Toshiba. Tapi kalau mengikut programming yang dilakukan terhadap Mitsubishi, interlock ini tidak dimasukkan dalam programming menyebabkan operasi mesin tidak mengambil kira sama ada pintu keselamatan ditutup ataupun dibuka. Ini membolehkan acuan tertutup sendiri apabila die close start timer diaktifkan. Bermaksud ada satu timer yang akan mengira masa bukaan acuan. Kalau timer tu dah sampai masanya, dalam keadaan auto mode dia akan tutup sendiri. Okey, tuan-tuan tengok sini, saya buat lagi nak bagi tuan-tuan faham.
Okey, tuan-tuan tengok sini. Ini dinamakan ladder diagram. Dalam programming dinamakan ladder diagram Mitsubishi. Dia terbuat menggunakan PLC Mitsubishi. Kat sini tuan-tuan tengok dia ada cycle start. Dia ada cycle start. Kat sini, ni programming untuk PLC Toshiba. Di mana dia mengambil kira interlock yang dinamakan safety door close yang diletak sebagai tagging R064, di mana untuk cycle start seterusnya dia mesti memastikan pintu telah ditutup sebaiknya sebelum operasi cycle start dilakukan. Manakala untuk Mitsubishi, tuan-tuan tengok tak ada satu pun dia masukkan ke dalam cycle start ini. Cycle start untuk pintu punya signal, dia tak ambil satu pun, dia tak masukkan pun lagi dalam ladder diagram. Proses claiming juga boleh dilaksanakan tanpa menekan kedua-dua press button PB1 dan PB2 serentak kerana terdapat die close start timer yang akan aktif selepas 8 saat buka acuan. Itu kita ambil sumber data daripada manual operation Toshiba yang asal, dengan syarat proses cycle start perlu diaktifkan dahulu dalam proses auto motion. Macam saya cakap tadi, apabila untuk pergi ke cycle start perlu pintu ditutup dahulu. Itu PLC Toshiba. Dalam PLC Mitsubishi dia tak ambil kira benda tu. Dekat sini kita nampak walaupun berlaku pertukaran PLC kerana faktor penyelenggaraan, namun ladder diagram operation yang telah diprogramkan hendaklah mematuhi keseluruhan kehendak menu programming ladder diagram operasi PLC Toshiba kerana semua interlock, input dan output yang terdapat pada ladder diagram tersebut adalah dari pembuat mesin asal. Maksud pihak pemberi poleh perlulah mematuhi apa kehendak dalam manual yang dibuat oleh pembuat mesin tersebut. Dia tak boleh nak buang signal sana, interlock sini. Dia tak boleh. Dia kena ikut betul-betul. Dia meshkan dengan input PLC Toshiba dengan input PLC Mitsubishi. Dia kena meshkan. Kesimpulan daripada ini, hasil daripada penyataan forensik mendapati bahawa punca utama acuan dari casting bergerak secara tiba-tiba adalah kerana kegagalan sistem peranti keselamatan pada pintu keselamatan untuk berfungsi ketika mesin beroperasi. Kegagalan ini adalah disebabkan berlaku kerja-kerja pengubah atau modification yang dilakukan terhadap penawaian sistem peranti keselamatan pada pintu keselamatan dan sistem kawalan utama PLC yang melibatkan ladder diagram operation. Tuan-tuan tengok sini. Disebabkan safety switch ataupun safety peranti keselamatan telah dibuang dan dengan pendawaian yang dilakukan tidak mengikut recommended pembuat mesin, tuan-tuan tengok telah berlaku satu kemalangan yang kita dapat tahu tiba-tiba die-cast acuan dia tertutup secara tiba-tiba. Dalam konsep engineering benda ni tak akan berlaku. Kerana mesti ada sesuatu input yang dibagi kepada operation supaya menyebabkan dia akan tertutup atau terbuka. Itu kat sini kita nampak kepentingan sistem peranti keselamatan pada pintu keselamatan yang berfungsi untuk menyekat beroperasi ketika mesin. Okey, kat sini kita ada mengesyorkan majikan hendaklah memastikan bahawa pertama, sistem peranti keselamatan yang terdapat pada mesin tersebut atau mana-mana mesin hendaklah berfungsi sebelum acuan tersebut digunakan ataupun jentera-jentera lain digunakan. Maksud tuan-tuan kena ingat peranti keselamatan jangan di-bypass, jangan dibuat, jangan dibuang ataupun jangan diabaikan kerana setiap engineering mesin itu telah diambil kira keseluruhan operation supaya mesin dalam keadaan selamat.
kedua, pembuatan modifikasi yang dilakukan hendaklah mengikut program yang telah ditetapkan di dalam menu operasi mesin. Bermaksud kalau berlaku penukaran control panel ataupun PLC ataupun mana-mana control panel, programming perlu dibuat seperti mana asal ataupun tuan-tuan kena lantik syarikat pembaik pulih yang telah di-recognize oleh pembuat mesin tersebut. Dan kerja pengadaan dilakukan oleh orang yang kompeten, wakil pada macam saya tadi lah, kerja dilakukan oleh orang kompeten dan wakil daripada pembuat asal mesin tersebut. Itu yang tuan-tuan kena pegang benda ni. Ada 4 benda ni. Okey, dekat sini pihak JKP ada mengeluarkan satu guideline berkenaan press machine. Walaupun ini press machine, kita boleh anggap die mesin acuan mesin die casting ini merupakan salah satu daripada part of press machine kerana okey. Guideline ini dikeluarkan pada tahun 2015 di mana kita dapat lebih kurang 13 item ataupun part dalam ini ada menerangkan jenis-jenis press machine, ada diterangkan hazard, risk management, basic machine safety, safety further of press machine, ada diterangkan SOP operation machine, press machine inspection, checklist for inspection, operation maintenance, safety information dan training on safe use of machine dan reference. Bermaksud tuan-tuan boleh pakai guideline ini untuk menambah baik mesin yang berada pada di tempat tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dalam guideline ini juga ada diterangkan penggunaan safety block semasa kerja-kerja untuk membuat kerja maintenance ataupun kerja-kerja yang perlu dilakukan di antara blok safety, kita panggil blok ataupun pada acuan. Ataupun kat sini ada mention do and do not, apa yang perlu buat atau tak boleh buat. Kat sini dia ada mention tentang bypass. So apa guideline ini cakap, apa yang saya jumpa, apa yang kita jumpa terdapat dalam guideline ini. Bermaksud kat sana kita jumpa ada satu bypass, bermaksud sepatutnya dia sambung kepada PLC tentang bypass masuk kepada PB2. And then kat sini dia ada mention tentang PLC ataupun safety further, maksud segala interlock yang telah didesainkan oleh pembuat asal jangan di-bypass ataupun dibuang ke dalam sistem kawalan tersebut. Mesin ini telah didesain supaya dia dalam keadaan selamat. Kalau semua safety further ataupun safety switch telah dipatuhi untuk melaksanakan operasinya. Tuan-tuan bolehlah menggunakan guideline ini untuk menambah baik kepada sistem yang terdapat di tempat tuan-tuan untuk memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Okey, saya harap apa yang saya sharing hari ini boleh menjadi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam melaksanakan operasi jentera di tempat tuan-tuan. Di samping itu, saya berharap dan berdoa supaya tidak ada lagi kemalangan yang melibatkan jentera ini pada masa akan datang. Saya buka kepada persoalan. Yeah, ciut. Terima kasih Tuan Presenter. Any question from the floor?
So those have question, can you, ladies and gentlemen, just directly private chat to the presenter? Question to the host, please. Okay, we open for question if any. Thank you. Question for the host actually. Boleh ya? Hello. Hello. Question for the host boleh? Dia dalam chat tadi dia tak ada jawab. Hello. Okay, tak apalah. Kalau tak ada soalan, saya nak buat penutup sikit. Oh, boleh dengar tu nak? Ya, ya. Ni jadi untuk host presentation material nanti akan dibagi partisipan. Tuan-tuan, saya ada dapat soalan kat sini. Untuk bypass PSC, yang boleh buat selalunya yang ada akses untuk control panel, di mana untuk login ke control panel menggunakan programming, dia perlu mendapat kebenaran daripada pembuat mesin, ataupun bila berlaku penukaran, dia akan programkan balik jentera itu mengikut manual yang telah disediakan oleh pihak pembuat mesin. Kalau sesuatu mesin itu dibuat penukaran PSC, dia perlu mengambil kira semua safety yang ada dekat situ. Dia tak boleh bypass, dia tak boleh buang. Kalau mesin tu dia pergi dekat satu mesin, dia tengok, okey, pintu ni switch tak ada, ataupun pihak kilang dah bypass awal-awal lagi, sepatutnya dia akan programmingkan ikut yang asal. Ini merupakan tanggungjawab pembuat mesin tersebutlah, ataupun yang mana membuat repair, dia perlu mematuhi konsep ini. Kalau tuan-tuan tukar programming yang PSC yang sama, model yang sama, tuan-tuan boleh download software itu, programming itu, dan masukkan balik ke dalam PSC yang baru. Tapi perlu memastikan input output ataupun kita panggil I/O perlu sama macam PSC yang lama. Kalau tak sama, susahlah untuk kita buat benda tu. Itu dari segi konsep engineering lah.
Okey, ada soalan kat sini. Siapa yang ethical PB1 atau PB2 yang buatkan cycle start atau memang auto mode akan mula cycle start tanpa perlu tekan PB. Okey, macam ni. Untuk jentera ini sebenarnya dia boleh, untuk jentera ini dia ada 3 mode. Auto, semi auto dan manual. Untuk dalam keadaan auto bermaksud injection, die clamping, close, semua dalam keadaan auto, dan untuk cleaning pun dalam keadaan, untuk cooling dalam keadaan auto. Okey, bila dia switch kepada manual bermaksud dia perlu menekan bila switch pada semi auto dia terbagi kepada 3 pula. Semi auto untuk die close, semi auto untuk pintu dan semi auto untuk cleaning. Dalam kes ini dia cuma buat semi auto untuk cleaning, dan dalam keadaan die close dia masih lagi set kepada auto, sebab operator akan handle mesin ni secara kita panggil frequent. Maksud dia tahu dah mesin ni pula close dalam masa 3-4 second produk akan jatuh di tempat yang disediakan, so operator perlu ambil, dan operator ambil tu tak sampai dalam masa 1 second. Dan dia akan keluarkan, dia akan tutup pintu itu, dan dia akan make sure kan dia close itu tertutup. Itu ikut PLC lama. Bila PLC baru dia pasang, sebenarnya push per button dia tekan, yang dia tekan tu Maaf Tuan Nazri. Kita dah sampai masa untuk sesi next lah. Okey. Sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan beri perhatian, dan saya berharap apa penerangan saya bagi ini tuan-tuan boleh faham, dan saja kelemahan saya minta maaf. Segala baik daripada Allah SWT dan segala yang buruk daripada kelemahan diri. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi. Thank you, Mr. Nazri, for very wonderful presentation. So we are now going for closing. So closing will be from Madam Salina Tekiman. Okay, ladies and gentlemen, wait for co-host. They will say the link, so semua boleh melihat Puan Salina sekejap lagi. Sebab Puan Salina akan berada di track 1. Organizer, are you still there? Ya, masing-masing kita sedang mencantumkan track 2 dengan track 1. Ya, tetap sabar ya. Daripada track 2, bernama manufacturing akan masuk ke track 1, iaitu construction. Sebab lepas ni sesinya adalah sesi sekali lah sebelum kita penutup. Dan harap sabar ya tuan-tuan dan puan, sebentar saja lagi. Roger confident. Luffy.